أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهضورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Sesiapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami berikan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan terhina dan terusir. Dan sesiapa menghendaki kehidupan akhirat serta berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan beriman, maka usahanya itu akan dibalas dengan baik.
kepada setiap golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan pertolongan daripada kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalang. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi darjatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah, kelak kamu akan tercela dan terhina. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sudah sampai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik kepada mereka. Dan berbaktilah kepada kedua-duanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang terpendam dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada kaum kerabat yang dekat haknya, begitu juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu belanjakan hartamu secara membazir. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Mengucapkan kata kepada orang tua tidak dibenarkan oleh agama, dan lebih-lebih lagi mengucapkan kata-kata atau melayan mereka dengan lebih kasar. Seolah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau, hai Muhammad, menjadikan sekutu untuk Allah dalam ketuhanannya dan dalam peribadatannya. Namun ikhlaslah beribadah kepadanya. Esakanlah ketuhanannya. Sungguh tiada Tuhan selain daripadanya. Jika engkau menjadikan Tuhan selain daripadanya bersamanya, beribadah kepada selain daripadanya dengannya, maka engkau akan duduk tercela. Maksudnya, engkau tercela kerana telah menghilangkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan kepadamu, dan kerana menjadikan rasa syukur itu untuk pihak yang tidak memberimu kebaikan. Juga kerana engkau menyekutukan pujian ke atas zat yang tidak ada sekutu dalam memberikan nikmat kepadamu. Lalu engkau tertipu kerana Rabbmu telah menyerahkanmu kepada pihak yang melakukan kejahatan kepadamu. Dan jika Rabbmu yang menjadi penolong bagi orang-orang yang setia kepadanya telah menyerahkanmu, maka tiada yang menolong dan membelamu selain daripadanya. Ayat ini diturunkan bukan setakat untuk Nabi SAW, akan tetapi juga untuk semua hamba-hamba Allah yang berkewajipan melaksanakan syariat Islam. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tertimpa kemiskinan lalu menampakkannya kepada manusia, maka kemiskinannya tidak akan hilang. Dan siapa yang menampakkannya kepada Allah, maka Allah akan mempercepat kekayaan baginya, baik dengan kematian yang segera atau dengan kekayaan yang cepat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan dia berkata hadis ini hasan. Hadis ini memberikan beberapa pengertian, antaranya dorongan untuk sabar di dalam kesulitan hidup dan tidak menyandarkan kesulitan itu kepada manusia. Anjuran kepada manusia yang ditimpa perkara yang sulit agar memasrahkan jalan keluarnya kepada Allah SWT, supaya manusia berpaling daripada bersandar kepada selain daripada Allah SWT dalam permohonan yang sebenarnya atau menghilangkan kesulitannya. Sesiapa yang bersandar kepada selain daripada Allah SWT, maka dia telah sesat. Sesiapa yang memuliakan selain daripada Allah SWT, maka dia telah hina. Sesiapa yang mempercayakan urusannya kepada Allah SWT, maka dia tidak akan tergelincir dan tidak akan sesat. Daripada Abdullah radhiyallahu
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang ditimpa kemiskinan kemudian dia meminta penyelesaian kepada manusia, maka tidak akan ditutupi. Dan sesiapa meminta penyelesaian kepada Allah SWT, nescaya Allah SWT akan cepat memberinya kekayaan, baik lambat atau cepat, atau kekayaan yang cepat. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Imran bin Husain, ketika turun firman Allah SWT, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihatnya goncangan itu. Surah Al-Hajj 22, 1 dan 2. Ayat ini turun ketika baginda dalam perjalanan. Tanya baginda, tahukah kamu hari apa itu? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baginda bersabda, itulah hari ketika Allah berfirman kepada Adam, utuslah utusan-utusan neraka. Adam bertanya, wahai Rabb, apa maksud utusan-utusan neraka itu? Allah menjawab, 999 orang masuk neraka sedangkan 1 orang masuk syurga. Mendengar itu kaum muslimin pun menangis. Rasulullah bersabda, beramallah dengan istiqamah dan usahakanlah untuk selalu benar. Hadis riwayat Tirmizi. Sadaqallahul azim.